علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah hari ini kita ini menyambung setelah beberapa minggu rehat yang panjang yang indah dapat dielakkan juga. Dan mudah-mudahan dalam keadaan masa yang ada ni tadi dapat menghabiskan insya-Allah. Untuk malam ini tadi akan menyambung lagi pengajian kitab Kifayatul Ulam fi Arkanil Islam wa Syurutuhu, iaitu berkaitan dengan tadi akan melihat teks juga nanti dan masuk pada bahagian najis. Dalam kitab Kifayatul Ulam ini akan menjelaskan juga berkaitan dengan najis. Perbincangan ilmiah bab babi dan anjing, khinzir dan anjing. Okey. Adakah dalam Al-Quran diharamkan anjing ini? Itu kan kita ni bincangkan dari segi ilmiahnya. Dan di bawah juga berkaitan dengan najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak laki-laki. Kenapa ia dikategorikan sebagai mukhaffafah? Itu untuk anak laki-laki saja. Anak bini-bini kenapa indah? Itu ia punya beberapa persoalan. Baik. Untuk menambah kosakata kita ni, selalu kita ni lihat ni, seyogia ni. Seyogia ni selalu kita ni perhatikan. Tapi kadang-kadang kita ni indah tahu maknanya. Maksudnya di sini, seyogia ni adalah sepatutnya atau selayaknya. Okey. Kalau akan memakai, pakai dia nanti insya-Allah. Baru dulu makai je ni seyogianya. Kita boleh banyakkan perbendaharaan kata. Seterusnya syahdan. Kenapa dia? Okey. Syahdan ni pun selalu digunakan dalam bahasa ataupun kitab-kitab lama, iaitu digunakan pada permulaan cerita atau bab. Cerita atau bab. Sekarang ini senang sudah. Kalau habis kita akan merujuk kamus online sudah. Online sudah ada. Ini kamus Dewan Bahasan ya, disediakannya. Persuratan PP RPM kali. Habis kita boleh search ataupun Google Gerbang Maya. Kenapa saya ajar ini juga kepada student-student saya? Satu antaranya, kadang-kadang kita ni membuat makna tu berdasarkan macam mungkin ani kali artinya. Ani yang indah berapa bisai lah. So kita ni mesti tahu benar-benar maknanya. Jangan main andai ataupun ani kali. Nada main kali-kali itu. Baik masa lurus. Kalau salah, itu yang jadi masalahnya. Dalam isi kandungan untuk malam ini insya-Allah yang akan menjelaskan sedikit mukaddimah hadis tentang rukun Islam, penjelasan mengenai syahadah. Ini sudah kita dijelaskan minggu sebelumnya waktu awal-awal. Cuma kan saya ulang sedikit. Jadi mengenal sifat Allah, mengenal sifat-sifat Rasul dan bahagian najis. Bermula daripada minggu lapas tu. Minggu yang lapas kali sudah. Okey. Perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ataupun diambil daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Ini pecahannya lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, ha, mim, ha, mim, dal, ra, sin, waw, lam, alif, lam, ha. Itu kalau kita kira jumlahnya ada 24. Manakala seperti mana yang dijelaskan sebelum ini, kalimahnya sebanyak 7 kalimah. Dalam kitab Kifayatul Ulam dijelaskan ada 7 kalimah. Daripada 2 kalimah syahadah itu ada 7 kalimah. Yang pertama adalah la. Yang kedua ilaha illa, itu Allah, Muhammad, Rasul, Allah. Yang memberi petunjuk bahawa menurut dalam penjelasan ini, setiap 7
Ini ada memainkan peranan yang penting. 7 pintu langit, 7 tingkatan langit, 7 pintu syurga, 7 pintu neraka. Anggota tubuh badan kita ni yang zahir pun 7. Daripada anggota tubuh badan yang zahir inilah yang akan menyebabkan dosa tu kan berlaku. Dosa dan pahala tu berlaku. Jadi kita ni perlu jaga ketujuh-tujuh ni. Dan digambarkan dalam syahadah kita ni. Artinya kalau kita ni memegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita ni indah akan melakukan sebarang dosa. Ini yang dijelaskan. Sebab itu rukun Islam itu merupakan ibadah. Setiap daripada rukun Islam adalah ibadah yang menunjukkan perlunya kepada kelakuan kita ni, tingkah laku kita ni, ikrar kita ni yang kita ni laksanakan. Ucap 2 kali syahadah, solat, puasa, itu rukun Islam. Rukun iman lebih kepada kepercayaan. Sebab itu ibadah tidak akan sah tanpa kita ni mengenal Allah. Pada muka surat 3 barisan yang ke-19. Dijelaskan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah kita ni tidak sah andai kata kita ni tidak mengenal pencipta kita ni. Sebab itu dijelaskan berkaitan dengan kita ni perlu beriman kepada sifat-sifat Allah dan Rasulnya yang merupakan aqaidul iman. Artinya penguat iman kita ni, pegangan kita ni. Kita ni perlu tahu sifat-sifat Allah, 20 sifat itu. Kita ni perlu tahu lawan bagi 20 sifat. Dan seterusnya kita ni tahu ada satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang ni benda ni kita ni anggap simple, ringan. Kita ni cukup kenal Allah saja. Tapi kita ni tidak tahu sifat-sifat Allah. Itu yang banyak perpecahan dan perbelahan. Tapi kalau kita ni yakin bahawa Allah, contohnya Allah Maha berkuasa. Ataupun tidak ada sesuatu pun yang dapat laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir, ataupun yang kita ni lihat tidak ada sesuatu pun yang yang menciptai, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad. Jadi tidak ada kan kuasa-kuasa lain itu kan kita ni percayai. Itu maksudnya. Sekarang timbul isu bomo. Okay. Baik ni Syenwan ni menindak dia bah menawari. Belum tahu panjang umurnya ni. Tu hati-hati. Baik jual sampat ke hospital. Ni juga kadang-kadang menindak bah. Awal tenuhun. Ada je orang ke hospital. Okay. Belum lama ni saya melawat student saya aksiden. Kita tahu macam mana yang aksiden. Dia pakai motor, melanggar kereta, terabang ke depan. Lepasnya terabang ke depan, kena langgar lagi pakai kereta. Dia di bawah kereta. Kena indik. Yang ganya berlaku arahnya tangannya patah. Ini luka lah pasal mungkin teririt sedikit arah pahanya. Tapi yang lain dia ada cedera apa-apa. Okey, selamat. Mukanya tidak ada apa-apa. Doktor pun beritahu. Ya doktor arah mamanya sport bike. Dia pakai sport bike kan? Begiling doktor. Mungkin saja doa orang. Yang kedua anak ni dari Tafiz. Al-Quran itu bah. Kadang-kadang menjaga kita ni juga. Yang dia nyaman makan saya lah waktu-waktu. Patang pagi itu jumpa ke dia. Waktu dia sisi. Mengantar. Sanggup yang mengantar. Pendrive. Dah patang dah ada kabarnya. Kawannya menteks begitu. Itu ada berita duka cita. Berabak terus. Sebutnya aksiden. Pikir aksiden biasa-biasa. Kalau sudah terabang itu. Tapi itulah. Ini orang ketentuan Allah Ta'ala itu. Olehnya Allah Ta'ala maklum umur, ajal kita ni. Dan ini tidak dapat melangkaui takdir itu. Ini harus kita ni beriman pada perkara-perkara ini. Dan ini saya dah jelaskan.
Bukan saya akan jelaskan secara terperinci seperti yang saya maklumkan sebelum ini. Bidang kita ni adalah bidang fiqh. Saya fokus kepada fiqh. Untuk tauhid apa semua sekali, itu ada orang-orang yang akan menjelaskan. Okey. Yang akan saya fokuskan di sini adalah bersih dari najis dan hadas akan menentukan ibadah kita ni. Sebab itu belum lagi masuk bab solat, dimasukkannya juga bab najis ni. Nah, boleh kita ni pandang ringannya. Sebab ada hadis Nabi, orang yang disiksa ni di antara orang yang berkamih hendak tantu-tantu, hendak bersih. Itu pentingnya menjaga kebersihan. Habis kita lihat pada muka surat keempat, barisan keempat dari bawah. Muka surat 4, barisan 4 dari bawah. Saya bacakan. Pasal pada menyatakan najis. Adapun najis itu terbahagi atas 2 bahagi. Pertama, najis yang besar. Dan kedua, najis yang kecil. Waktu sekolah agama selalu ditanya ni, apa najis besar, apa najis kecil? Kamihnya banyak cigonya. Lagi dapat tanya kanak-kanak kan dia punya Belum lagi hadasnya, hadas besar ni baru disebutnya najis yang besar, najis yang kecil. Adapun najis yang besar itu yaitu anjing dan babi. Dan anak bagi keduanya. Okey. Atau barang yang jadi daripada keduanya. Mamanya kucing, anaknya anjing. Contoh. Masih juga dikategorikan sebagai najis mughallazah. Yang besar. Kiut usul badannya dari belakang macam beruang. Lihat dari depan muka khinzir. Jangan dipegang dulu. Pastikan dulu. Apa ni binatangnya ni Kalau memang sah, acukan di antaranya, maka ia termasuk pada najis mughallazah. Yang masih saya belum dapat jawapannya berkaitan dengan waktu kami ke Thailand. Harimau ni, harimau-harimau yang diorang pelihara tu jinakbah. Untuknya menjinakkan harimau itu, dibaginya minum susu babi ni. Susu khinzir. Persoalannya harimau itu, macam mana akan menyentuh harimau itu? Malah saya mencari jawapannya, pasal memang kita ni kan megang harimau itu juga. Tak tahu ada yang berani bukan mencuba memegang harimau itu. Tuh. Tapi barang yang jadi daripadanya, kalau memang kita ni itu kanyang oleh darinya awal sampai akhir, maka pada ketiga ini akan menimbulkan syubhah. Ini tinggalkan. Seterusnya dijelaskannya lagi, maka yaitu najis yang besar jua dan yang dinamai najis yang kecil itu yaitu kencing dan berak dan darah dan nanah dan lain daripadanya. Seperti tahi binatang dan tahi burung dan lainnya. Itu bisa kita lihatlah contoh-contoh yang dibaginya. Okey. Dan terbahagi pula najis yang besar itu atas, dijelaskannya di sini, 2 bahagi. Pertama, najis hukmiyah dan kedua najis ainiyah. Hukmiyah ini yang dilihat dari segi hukumnya. Ainiyah ini yang nampak dilihat dengan mata. Yang dinamai najis hukmiyah itu yaitu barang yang tiada darinya, seperti bersentuh kita dengan anjing dan babi kemudian kering ia sebelum dimasuk, sebelum dimasuk, demikianlah yang dinamai najis hukmiyah. Ya, isunya
tapak, ni selalu ni. Tapak anjing kawasan rumah kita ni. Lihat keadaannya, ya kering ataupun basah. Saya dulu pernah menyuarakan di UBD, ada waktu belajar kan, tempat rehat-rehat itu di sana tah anjing-anjing ni belimpangan bah. Tanpa berpikir panjang, oleh sebab kerisauan, ya saya cuma nak orang kan duduk ni dicadangkanlah tempat itu disertu. Waktu-waktu pensyarah saya senyum saja. Boleh pelangnya Ustaz. Apa jadi masalahnya? Berapa kali kita akan menyertunya? Mana kita ni tahu berapa kali ya ada di sana kan? Hari ini kita disertu. Esok datangnya lagi. Sebab itu yang perlu kita ni pastikan di sini. Perlu pada faham. Istilah kering dengan basah. Jadi mazhab Syafi'i mengharamkan menyentuh itu. Tapi mazhab-mazhab lain indahnya. Kecuali nampak basahnya kulit bulu anjingannya. Kan diperiksa payah. Kenapa mazhab Syafi'i mengharamkan? Sebab ghalibnya pada kebiasaannya anjing ini akan menjilat-jilat bulunya. Anjing yang haram itu adalah air liurnya. Air liurnya itu yang haram. Sebab najisnya di sana. Timbullah juga lagi isu pasal memelihara anjing. Macam itunya aku pelihara anjing. Boleh. Dia jadi masalah. Dibenarkan. Dia jadi masalah. Tapi dengan syarat amalannya tu banyak. Orang yang memelihara anjing akan hilanglah satu kirat daripada amal kebajikannya. Apa bayangan satu kirat? Sebesar gunung. Mana tahu amalannya banyak? Pelihara saja tiap. Bukan pelang saya. Pasal payah kita ni bah. Kan kita ni larang kadang-kadang hak asasi manusia timbul. Kesian tia, apa tia. Bagi makan dah jadi hal. Kan memelihara tu bah. Boleh juga kalau habis kita kan melihara. Syaratnya rumah habis kita memang jauh. Dan anjing ini tadi dijadikan sebagai hanya kita ni itu security kita ni. Itu boleh. Banyak karangan ni banyak sudah alat-alat lain yang boleh dijadikan security. Ni ada yang dah faham ni. Okey. Tu. Artinya rahmat tu. Malaikat rahmat nak masuk ke rumah kita ni. Ini yang kita ni dah mau. Macam mana Ustaz yang datang sendiri? Anjingnya tu masuk ke kawasan rumah. Itu lagi sekali jawapannya di luar daripada kawalan kita ni. Jangan tersusah hati. Yang maksudnya malaikat rahmat nak masuk itu, yang kita ni sengaja. Malaikat rahmatnya malaikat maut on tu. Yang confident. Ni ada anjing punya. Ada malaikat kemari. Malaikat maut on. Kalau dia akan mengambil mencabut nyawa kita ni masih bila-bila masa. Okey. Ini bab karingan ni memang banyak ia punya. Satu jangan tadi fikirkan. Salah satu formulanya lagi, jangan terlalu difikirkan. Kalau kita ni nampak ada bekas tapak kakinya yang memang sudah kering, jangan dipikirkan. Sama juga macam melihat melihat selalunya bini-bini ni melihat kasut atau beg. Tahu ya ledah tu pegangnya dulu tu. Hilau bajunya. Sudahnya selesai megang baru dia mencek tu ada kena 3 titik kan ya. Lepas tu baru berfikir. Iya ke bukan tu? Kalau dalam keadaan macam itu, sertu tah. Jangan tersusah hati. Tidak payah tu menyertu tu. Sertu bukan menyamak. Kalau disamak sakit tu. Ya, sertu. Air. 7 air.
Satu bercampur dengan tanah. Dan bukan di tayamum Ini ada yang menggunakan istilah tayamum. Okey. Kalau sekiranya terkena. Masih ingat waktu di Beijing dulu. Leather. Banyak baju kot ni yang jenis leather. Pork skin. Bundur terus. Dan satu perkongsian juga. Dulu kita ni katakan. Ada pernah ditimbulkan isu persoalan. Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Semua ada manfaat. Tidak ada satu pun yang ada manfaat. Tapi kenapa Allah ciptakan khinzir ni? Maupun babi ini? Ada tu yang bertanya macam itu. Mana manfaatnya katanya? Mana manfaatnya? Dari sudut logiknya memang indah kita ni nampak. Dia punya manfaat sebab binatang yang penuh dengan kotor, sifatnya yang indah baik. Segala penyakit kuman semua ada dalam itu. Tapi, belum lama ni juga, apabila yang dari Jepun itu datang ke Brunei, ia explain, kerana babi inilah katanya, orang Jepun kenal Islam juga. Sebab, makanan di Jepun, babi itu macam garam. Serbuk perisa. Mesti ada babi. Yang pernah makan makanan Jepun tu, hati-hatilah. Kalau sudah termakan, jangan lagi kumur-kumuran sama air campur tanah. Habis temulat kuan, kumur-kumur dan dadat tu. Jangan dah. Dan akhirnya katanya, barulah disediakan makanan-makanan Muslim. Itu hebatnya aturan Allah Ta'ala untuk mengingatkan kita ni tentang orang lain tahu yang agama Islam tu macam itu. Kesianlah kalau ikut cerita bis dia tu berkubur saja 5,000. Berkubur saja 5,000 Brunei perbelanjaannya. Kita ni di Brunei pilih-pilih lagi. Aku meninggal pilihkan kuah. Menyusahkan orang yang hidup. Pandai lagi membuking tempat tu. Itu yang harus kita ni pikirkan. Di mana-mana saja. Yang paling penting kita ni dikuburkan secepatnya. Orang yang beriman, orang yang tahu akan kematian ini, ia akan menyusahkan. Sebab di antara ciri-ciri husnul khatimah juga, semua urusannya mudah. Indah lama, indah batah. Okay. Adapun najis ainiyah itu, iaitu seperti bersentuh kita dengan anjing yang basah, atau dengan babi yang basah, atau dengan darahnya, atau lainnya. Demikianlah yang dinamai najis ainiyah. Sebab ada airnya. Artinya nampak bekas air liurnya, darahnya, dan sebagainya. Okay. Nah, setakat ini ada pertanyaan tentang najis ini? Ada? Ini teruskan Kalau ada pertanyaan terus saja kita angkat tangan jangan malu-malu. Terus saja angkat tangan. Seperti yang saya bagi tahu, saya jawab. Saya tidak tahu, kemudian saya menjawab. Okey. Dan terbahagi pula najis yang kecil itu kepada dua bahagian. Pertama sama juga najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Sama dari segi hukumnya. Najis ataupun yang nampak zahirnya ada benda tu. Ada ainnya tu. Adapun yang dinamai najis hukmiyah yang kecil itu iaitu kencing yang kering. Bekas engkamih. Kering sudah. Bertemu badan kita atau pada kain kita yang tiada lagi rupanya. Demikianlah yang dinamai najis hukmiyah yang kecil. Nada lagi nampak warnanya, nada lagi nampak apa-apa. Tekana badan, tindik kita ni. Kita ni tahu. Dan yang dinamai najis ainiyah yang kecil itu seperti kencing yang basah. Dan tahi yang basah, dan darah, dan nanah, dan lainnya. Demikianlah yang dinamai najis ainiyah yang kecil. Okay. Sama macam penjelasannya tadi. Nampak clear. Warnanya, baunya,
rasanya, 3-nya. Untuk memastikan bersih, mesti hilang 3-3 ni. Warnanya mesti hilang, baunya mesti hilang, rasanya mesti hilang. Rasa tu macam bukan pulang dirasa di mulut tu. Kalau masih lagi ada macam licin-licin ke apakah, dan kita ninda yakin, maka pada ketika itu perlu dibersihkan. Bagaimana sekiranya baunya masih ada, walhal kita ni yakin sudah balik-balik kita ni cuci dengan air. Jawapannya adalah ya dimaafkan. Jangan susah hati. Okey, yang penting sudah kita ni cuci. Adapun najis yang besar itu tiadalah ia suci dibasuh dengan air sekali basuh, melainkan dengan disamak. Ini maksudnya najis yang besar tadi, najis mughallazah. Indah bersih kita ni cuci dengan air saja. Tapi digunakan dengan disamak. Ini bahasa lama dulu. Diorang menggunakan samak juga. Disamak dengan 7 kali basuh dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya, serta dicampur di dalam basuh yang 7 itu dengan tanah sekali basuh pada barang mana tempat di dalam basuh yang 7 itu pada awalnya atau pada akhirnya. Jadi bebas. Sama ada waktu awal, waktu akhir ataupun tengah-tengah. Kita menyuci, ini bahasa lama memang disamak tu. Tapi istilah sekarang ini disamak itu adalah proses menyamak kulit. Jangan menggunakan tawas dan sebagainya. Intinya dibersihkan kulit itu, segala isi-isinya, daging-dagingnya itu diamburi dengan tawas, dengan apa semua sekali, dijamur, itu proses dipanggil samak. Tapi proses membersihkan yang terkena najis mughallazah dikenali sebagai sertu. Artinya 7 air. Bis kita gunakanlah 7 air. 7 tempat lah contohnya. 1 tempat bercampur dengan tanah. Bila menggunakan yang campur dengan tanah ni, bebas. Boleh juga di awal-awal, boleh juga di akhir. Hanya kalau di akhir-akhir, kuning tak masih tu tangan wis kita. Yang jadi masalah tu. Kenapa tanganmu ni? Bakasan, bekas bercuci ni. Kenapa ya bisa di tengah? Saya secara pribadi milih di tengah. Sebab yang awal-awal kita ni bersihkan dulu dengan air, menghilangkan daripada mana tahu najis itu melekat di tangan kita ni. 3 kali. Tengah-tengah baru dengan air campur tanah, dan seterusnya 3 kali kita ni bersihkan lagi. Macam mana kalau lebih? Tidak apa-apa. Kang orang Brunei ni burik. Pul bukannya. Tidak apa-apa. Tapi elakkanlah membazir. Dengan kadang-kadang dengan nanunya lagi tu. Dengan ikut basarnya juga. Tidak payah basar bahanar lah. Kan 7 tajau ke apakah. Betul lah itu pun cukup sudah tu. InsyaAllah. Jangan disusah-susahkan. Jangan disusah-susahkan insyaAllah. Jadi dijelaskannya di sini. Ataupun pada pertengahannya. Nescaya memadailah menyucikan najis yang besar itu. Tetapi adalah menyempurnakan tanah dengan air itu. Hendaklah keruh air itu. Jangan juga dicampur tanah, berubah langsung warna airnya. Biar ia nampak macam teh tarik itu. Okay. Satunya saya waktu pipe kena buka, yang campur tanah tu susah hati orang bersih tu. Terpeluang kali kita di mandi tu, tengok atas kaca patu kan. Ni orang alhamdulillah ada pernah jo viral tu Brunei hanya buka pipe keluar Milo, kadang-kadang teh tarik. Bersih tu untuk menyucikan insya-Allah. Banyak kan untuk minum berfikir tu juga tu Okey. Hendaklah ia keruh dan demikianlah kaifiat menyamak najis yang besar. Adapun rukun menyamak itu 4 perkara. Pertama, menghilangkan warna. Ini yang dijelaskan ya.
menghilangkan warna dan sebagainya. Itu penjelasannya. Warna najis pada bekasnya. Yang kedua, menghilangkan rasanya. Yang ketiga, menghilangkan baunya. Dan yang keempat, yakin. Ini yang indah dan ni. Biasa kita ni 3 tu saja. 3 ni saja. Ini tambahan. Lagi ilmu baru untuk kita ni semua. Yakin. Yakin ini yang keempat. Okey. Dengan yakin, tetapi syaratnya menghilangkan ain najis itu dahulu daripada basuh yang 7 kali. Nescaya sempurnalah sucinya. Jawapannya, kalau nampak bekas air liur anjing ataupun tekanan apa ni yang kita ni sentuh atau bersihkan dulu, jangan campur yang 7 atau tadi. Sudah kita ni bersihkan, baru kita ni gunakan proses. Tujuannya kenapa? Dalam ini menjelaskan supaya kita ni yakin. Supaya kita ni benar-benar yakin yang sudah bersih. Yang tangan kita ni itu sudah bersih, suci. Baik. Ini ilmu tambahan. Saya jelaskan juara habis kita. Air kencing kanak-kanak laki-laki. Najis terbahagi kepada 3. Mukhaffafah, mutawasitah dan mughallazah. Mukhaffafah najis yang ringan. Yaitu air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa selain daripada susu ibu yang umurnya indah lebih dari 2 tahun. Ini hadis Nabi yang menjelaskan innaha atas bibni laha saghir. Yang dijelaskan di sini bahawa dia Ummu Qais pernah datang kepada Rasulullah bersama anak laki-lakinya. Lam ya'kulit ta'am, belum makan apa-apa. Okey, ia datang kepada Rasulullah. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Nabi mendudukkan anak itu pada pangkuan baginda. Kemudian anak tersebut fabala ala saubihi. Baul ni artinya berkamih. Tekananlah arah baju Nabi. Apa yang Nabi buat? Nabi minta air lalu memercikkannya ke atas kain baginda dan indah membasuh, yakni menjiruskan air. Indah payah Nabi basuh, Nabi percikkan saja. Lepas itu Nabi anggap ia sebagai bersih. Air kencing kanak-kanak perempuan dijelaskan lagi dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nombor hadis 305 dan Ibnu Majah 525. Yughsalu min bauli jariyati. Artinya bayi perempuan, air kecil ataupun air kencing perempuan, bayi perempuan dibasuh. Yughsalu itu dibasuh. Dan air kencing laki-laki wa yurashu. Artinya dipercikkan dengan air. Okey. Dan ini dalam kaifiyah wudu pun membasuh sebahagian kepala, kan? Ada. Sebab itu mazhab yang lain ada yang semua basah tu. Dengan melihat kepada mana, kalau mazhab Syafi'i memadai menyapu sebahagian daripada kepala. Hatta 3 helai saja cukup memadai, kan? Jadi disukat-sukat. Tuan Tejo akan menyapu sebagian kepala disukat, yang mana yang 3 helai ni dikanakan dia. Terutama arah ubun-ubun itu kanakan saja dia. Mengelak daripada kita ni was-was. Baik. Bagaimana kita ni membuktikan apa yang dikatakan Nabi itu dapat diterima? Yes, kita ni menerima sebab kita ni orang beragama Islam. Bagaimana kita ni akan menjelaskan bahawa hebatnya Nabi tentang mengajar kita ni sesuatu. Kita ni lihat berdasarkan kajian ilmiah moden. Kajian ilmiah moden menemui bahawa wujudnya perbezaan di antara air kencing bayi laki-laki dan perempuan. Kajian ini dijalankan oleh 2 orang, Asy-Syaikh Muhammad Ali dan Dr. Ahmad Muhammad Saleh daripada University Duhok, Iraq.
Apa yang diorang buat? Diorang mengkaji peratusan kewujudan bakteria dalam air kencing bayi semasa menyusu dan bayi yang baru lahir. Artinya dibuatnya 2 perbandingan. Sampel yang dikumpulkan adalah 73 bayi, 35 perempuan dan 38 lelaki. Dapatannya, pada kumpulan usia 0 hingga 30 hari, peratusan kewujudan bakteria dalam air kencing bayi perempuan adalah 95,44%. Lebih banyak berbanding daripada air kencing bayi laki-laki di mana jumlah bakterianya di bidang mikroskopik, iaitu air kencing bayi perempuan mencapai 41.9, sedangkan bidang yang sama untuk lelaki hanya berjumlah 2 sahaja. Kemana Nabi tahu? Itu istilahnya. Satu sains ini dapat menolak juga. Semakin durang kaji, semakin ada bukti. Semakin durang kaji, semakin ada bukti. Okay? Jumlah peratusan yang sedikit. Pada kumpulan umur dari 1 bulan hingga 2 bulan, kewujudan bakteria dalam air kencing bayi perempuan adalah 91,48. Lebih banyak berbanding dari air kencing laki-laki. Dan kalau dilihat dari segi mikroskopiknya, bayi perempuan mencapai 24.1, sementara jumlah dalam bayi laki-laki hanya 2,25 sahaja. Ni. Pada kumpulan 2 hingga ke 3 bulan, peratusan kewujudan bakteria dalam air kencing bayi perempuan adalah 93.69%, lebih banyak berbanding dengan laki-laki, anak laki-laki. Dari segi mikroskopiknya, air kencing bayi perempuan mencapai 24.1, sementara jumlah kes bayi lelaki hanya 1.6. Pada kumpulan usia lebih daripada 3 bulan, peratusan bakteria dalam air kencing bayi perempuan 69%, lebih banyak berbanding pada air kencing bayi lelaki-laki, yang mana bakteria ini kalau dibandingkan perkiraannya adalah 13.9 dan bayi lelaki adalah 6.8. Ini penjelasan. Alhamdulillah. Terus kita boleh rujuk lagi arah Jabatan Mufti Malaysia. Ini ada yang membuat kajian ini. Satu, hadis Nabi bukan hanya setakat untuk kita ni amalkan ataupun kita ni baca, tapi memberi indikator yang kita ni itu satu petunjuk arah kita ni, membagikan yang kita ni itu ada benda yang boleh kita ni fikirkan untuk menambahkan keimanan kita ni. Ini gunanya untuk kita ni menjawab tohmahan-tohmahan daripada musuh-musuh Islam. Okey. Cuba kita ni baca ni dulu. Kita ni hari ni kita ni bacalah. Okey, ada pointer. Bismillah. Ni apa ni? Najis bagi lainnya. Batu yang suci. Buah batu atau 3 penjuru. Jangan dipecahkan 3 penjuru, yakni lagi gisel batu tu kan digisel soalnya. Ini kalau kita ni bersuci dengan batu ni saya bisa yang menggisel. Bila kita ni kan beristinja ni, okey. So, waktunya saya tadi, satu perkataan akan membawa kepada banyaknya makna yang boleh kita ni gunakan. Yang pertama adalah gasal. Maksud gasal ini tidak dapat dibahagi dengan angka 2 dan tidak berlebih. Artinya lawan genap. Atau gisel
Bis kita gosok. Baca balik. Di sana, hendaklah dengan 3 buah batu atau dengan 1 batu yang ada baginya 3 penjuru, yakni 3 bersegi batu itu lagi untuk digosok, untuk digisel, untuk lagi gasal. Maksudnya yang ganjil. So, bis kita pilih batu yang kasar sedikit, yang 3 penjuru. Kalau ada airnya, kalau ada aing, pakai aing lah. Jangan takkan dicuba-cubai. Bersih lagi pakai air. Sekali-sekala akunya mempraktikkan. Ada nih kena tanya. Yang bertanya ada saya kanak-kanak. Waktu saya mengajar di sekolah agama. Cigonya. Kita ni bolehkannya. Kalau macam beria tu nya. Pakai batu. Boleh. Cuma mana caranya? Ambil batu-batu. Dipalitkan. Akan ditunjukkan. Saya kadang-kadang. Kanak-kanak ni. Macam itu nya. Di pantai Tungku tu ada batu basar tu kan ya. Sikit lagi saya kena. Digasakkan tadi di sana. Ya saya kau nyebut tadi pantai kan. Kecuali pantai itu kering. Ada aingnya tu. Ngapa dia terpikirkan digasakkannya arah batu basar tu. Ini kadang soalan kanak-kanak. Sama ada ia tahu atau tidak, kadang-kadang boleh jadi kelirukan melihat batu basar itu. Ia berpenjuru itu bah. Lurus pulang tu. Pemikiran orang itu batu itu berpenjuru kan. Ganya kan digasakkan. Ada pedah-pedah tu juga ada aing di sana tu. Sama jo macam contoh ada soalan apa bukannya kananun ya, tapi soalan yang orang mengenakan jo ni. Kan menyentuh kemaluan kita ni dengan belakang tapak tangannya ni dah batal. Dah batal. Batal menyentuh pakai tangan depan dan ni. Jadinya kalau ia berkamihnya dipigangnya dengan belakang tangan ni batal kena wudunya. Saya ulangi ya. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan ni akan menyebabkan batal wudu. Tapi kalau kita ni sentuh dengan belakang tapak tangan ni, wudu kita ni dah batal. Soalnya kalau kita ni berkamih, indah menyentuh kemaluan, pakai belakangan ni, batal ke indah? Berkamih. Yang habis kita fikirkan depan belakangnya. Berkamih. Batal tu. Mana tak baik bis kita pegang berkamih. Jawapannya kinya berkamih itu bah. Tetap batal. Bukan pasal memigang dan memigang. Ia tak perlu hati-hati. Soalan orang kadang-kadang. Kan benar tu bertanya tu. Okay? Tetap batal. Sebab. Tapi kalau yang benarnya. Minta maaf Mungkin gatal dan sebagainya. Ataupun tersentuh. Bukan dengan parut tapak tangan ni. Ia dah batal. Kemaluan bis kita sendiri ya, jangan kemaluan orang itu dah batal. Okay. Oh rupanya sanang tak bergaru lepas hari ni nya. Okay, itu ilmu, knowledge tambahan kita ni. Baik, perbincangan seterusnya. Okay. Jangan stres-stres. Jangan terlampau belajar ni menunduki benar-benar. Sudah terdamit tulisannya. Tambah lagi bis kita melihat benar-benar. Tembari hanyut di buai mimpi tu. Okay? Tani lihat kenapa ia haram. Bukan tani mempertikai kan. Tapi kenapa anjing dan babi ini haram. Perbincangan ilmiah. Menjelaskan di sini. Dalam surah Al-An'am. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali memakan satu bangkai. Yang kedua, darah. Okay? Yang ketiga, daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Termasuklah binatang-binatang yang indah disembelih dengan lafaz bismillah.
Ini semua najis. Ini semua haram. Tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan keharaman tentang anjing. Tu ni saya tadi tu boleh tak memelihara ni, silakan. Banyak amalan peliharaan saja tiap apa jangannya satu kirat amalan kurang sehari. Besar gunung itu hilang. Muflis. Bankrupt, minus. Okey? Tapi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Kul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini bukan ikut Al-Quran saja, tapi ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini dijelaskan sebab ada ketetapan. Jangan sampai kita ni memilih ketetapan itu hanya berdasarkan keinginan kita ni. Aku mau macam inilah. Aku pilih inilah hukumnya. Indah. Sebab ia sudah merupakan sesuatu yang ditetapkan. Satu dalam hadis Nabi SAW menjelaskan ni. Air liur anjing inilah yang merupakan najis. Sebab berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Iza syariba kalbu. Kan kalbu hati-hati ni. Ya qalbi. Tapi pakainya kaf ni. Wahai anjingku. Bukan lagi wahai jantungku, wahai hatiku tu. Tapi tu salah sabut. Berjiran nganyi itu. Kaf sama kaf. Okey. Punya pirami apa? Kelabul malami. Okey. Fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau sekiranya anjing itu minum pada salah satu bejana antara kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Nabi suruh cuci. Bukan buang. Ada ni yang buri. Buangnya langsung. Busin pelang totinya kali ya. Selipar ni kadang-kadang ni. Berpilih je tu. Selipar mahal, pas saja dicuci. Kasut mahal, pas saja juga. Tapi yang beri garam mati, macam saya dia tu, dah juga kan dibuang Kerita pada gigitnya. Kan dibuang payah juga. Ini saya, kenapa binatang tu je benar binatang ni. Karas je tu bumper kereta tu, digigitnya bah. Reda saja. Alhamdulillah. Dia pandai lagi milih kereta ni anjing ni. Ada 2 buah kereta di sana. Ngapalah yang BM itu dipilihnya? Nyaman kan ni? Daripada ni buatan anusnya, ni buatan Jepun. Saya nak megang waktu tu, saya melihat banyak macam ada bekas kena gigit. Kawan yang ni. Apa ni ya pegangnya bah? Bekas apa ni yang bekas ni? Jangan kau pegang dulu. Aku belum tahu ni apa. Tapi usul-usulnya macam garit-garit ni. Macam kena gigit anjing pulangnya ko. Sekarang aku mencek ada CCTV. Dipegangnya sudah, baru tarik lagi balik. Terpegang tu sudah tu. Dan yang nanti balik ke rumah, cek CCTV. Benar. Orang cuci tanganmu. Kasih sudahnya. Buriku juanya. Itu kawannya kulon pegang-pegang. Digigitnya tu. Tanya saya tadi. Kalau benda yang dapat dibuang, tak dibuang. Kereta ni kan dibuang. Kenapa kita buang? Pasal kena gigit anjing. Busin tu kereta tu kan dibuang. Okay? Dapat diselamatkan masih. Jangan tersusah hati. Cuci saja. Jadi, ni dalilnya, hadisnya. Boleh kena kita ni memelihara anjing? Man ittakhadha qalban illa qalba masyiyah. Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak. Ini ada kan ni, orang dulu-dulu di kabun-kabunnya ada ni memelihara anjing ni. Berburu dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari. Dikurangi pahalanya setiap hari tunah qiratun. Sebanyak 1 qirat. Pencinta binatang kan? Cintai saja.
Intinya saya pastikan amalan banyak dan cukup untuk dikurangi sebanyak 1 kirat. Sukatan 1 kirat ini ada yang menjelaskan, sebahagian ulama menjelaskan sama macam di bukit, 2 bukit yang paling besar di Makkah. Anda mampu tu insyaAllah. Hikmah pengharaman babi menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal-Haram fil Islam, ketika mengulas berkenaan dengan pengharaman daging babi, menyebut ni pun di antara ulama kita ni yang telah kembali ke rahmatullah, ya, di antara rujukan-rujukan para fuqaha juga. Banyak yang mengupas isu-isu kontemporari. Maksudnya yang indah ada pada waktu dulu, yang ada pada sekarang ini selalunya akan dirujuk pada Yusuf Al-Qardawi ini. Perkara ketiga yang diharamkan Allah ialah daging babi. Ini adalah kerana tabiat yang sehat akan memandangnya kotor dan tidak akan menyukainya. Sebab orang yang memang suka akan kesehatan akan melihat khinzir ini ataupun babi ini kotor. Sebab makanan yang sangat disukainya ialah benda-benda kotor, jijik dan najis. Ni hari ini kita ni belajar pasal babi. Satu di Malaysia, doktornya doktor babi ya. Takut dia kena galar doktor babi. Sebab yang buat penyelidikan doktornya tu, researchnya tu semua pasal DNA babi. Nasib katanya Indada memanggil saya doktor babi. Kajiannya tu tentang khinzir. Ini ilmu Allah. Banyak kan dikaji. Ini kita ni lihat. Ilmu perubatan moden menetapkan bahawa memakan daging babi itu sangat berbahaya di seluruh pelosok dunia. Khususnya di daerah yang beriklim panas. Tapi kenapa banyak bahan-bahan dari babi ini? Saya tanya orang pertanian sendiri. Di kita kan menternak kambingnya, anaknya berapa banyak? Tapi babi ini ya, sekali kita ni menternaknya, ia boleh lahir banyak-banyak anak-anaknya ni. Menguntungkanlahnya. So kalau kan mau untung, pandai-pandai milih binatang ternakan. Bila saya menyuruh melihara babi, hanya saya pandai-pandai memilih binatang ternakan. Sekarang ada yang berusaha untuk bisnes daging anuan ni. Dia saya tanggungjawab tu. Bagaimana yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah, sebagaimana yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah, sesiapa yang memakan daging babi itu akan menyebabkan lahirnya cacing kerawit. Ini jenis cacing yang sangat berbahaya dan ulat-ulat yang dapat membinasakan tubuhnya. Ini kita ni lihat ada dalam video-video dulu yang viral, dituang kok keluar segala cacing-cacingnya. Okey. Ada setengah penyelidik berpendapat jika membiasakan diri selalu memakan daging babi, nescaya akan menghilangkan perasaan cemburu terhadap perkara yang dilarang. Babi tu kan meresap bah. Ia tak jadi kebabian darah manusia tu. Kenapa makanan kanak-kanak akan banyak gelatin itu? Banyak jenis gelatin lah. Hati-hati juga. Tapi yang dibuat daripada khinzir ni banyak. Babi ni banyak. Satu, jangan marahi dulu anak-anak. Kenapa anda mendengar cakap ni? Lihat sumber yang kita ni bagi. Apa yang kita ni makan akan menjadi darah daging. Saya pernah bukan dipertikaikan lah. Sebab saya membuat andaiannya. Ini andaian saya. Berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri. Orang yang bertambah darah. Dia panggil leukemia kata. Thalassemia. Alhamdulillah. Nak buah. Allah pilih untuk bertambah darah. Setiap bulan. Saya perhatikan ulahnya. Saya perhatikan keadaannya. Kali ini yang bertambah darah. Kadang-kadang pemarah ya. Umurnya masih damit, bebun cemurang tua. Nya bampas bah. Bibi ni kalau nya bercerita tu bampas bahu bah. Kau ni ngapa cemurang tua ni han?
Kadang-kadang gembira, ketawa apa semua sekali. Okey, ya saya adakah ini berdasarkan pengamatan saya saja? Bapa mamanya pun realize. Sudah beberapa tahun itu, ini besar sudah umurnya dalam 8 tahun, 9 tahun macam tu. Kadang kan jadi kami punya pebunan banyak jaga. Nah, tu ni nah darahnya ni darah mudah ketahuan ni. Kadang tu darahnya ni darah mudah penyamal ni. Ikut darah tu. Berceritalah saya pada ada lagi saudara yang anaknya pun macam tu. Ya wehnya benar tunya. Ia sendiri mengakui. Kadangnya ada pernah anaknya tunya wallahu alam ia sendiri bilang bercakap tu. Macam bahas sekalinya bercakap tu macam cakap kaling banyak. Ni saya betul beri watir terjuat tu. Okey. Tapi dari segi sudut Islamnya, benda-benda yang kita ni makan akan menjadi darah daging kita ni. Agaknya ini belum ada proof dari segi saintifiknya. Satu, kita ni perlu jaga makanan kita ni. Dr. Joseph Marcola, pakar kesihatan terkenal Amerika Syarikat menyebut, kajian mendapati daging babi boleh memberikan bahaya kepada kesihatan dalam pelbagai peringkat. Menurut kajian Consumer Report, 69% daripada sampel daging babi yang diuji mengandungi bakteria berbahaya. Ni apakah ni namanya? Yersinia introcolitica. Macam bisa je buatkan nama. Payah je nama muatunya. Nama apa tu dari babi ni? Yang boleh menyebabkan masalah-masalah kesihatan. Sebab itu Dr. Zakir Abdullah Karim Naik, Dr. Zakir Naik 20 soalan paling lazim tentang Islam menjelaskan sebab pengharaman daging babi ialah memakan daging babi akan menyebabkan tidak kurang daripada 70 pelbagai jenis penyakit. Allahu Akbar. 70. Penyakit 3 serangkai itu sudah bahaya. Apatah lagi ini 70 penyakit. Di antaranya helminthis. Payah je nama-namanya ni. Seperti cacing bulat, cacing peniti, cacing kerawit, cacing pun banyak namanya. Hanya kerana babi ni kita ni kenal cacing ni. Tu, yang mesti kita ucap tidak ada apa-apa babi ni. Okay, hanya kasihan juga. Kadang-kadang orang dah bersalah, babi kena sabut, manusia punya salah tu. Antara yang berbahayanya ada Taenia solium, iaitu menurut istilah umum cacing pita. Tersimpan dalam usus dan sangat panjang. Ni yes. Ni saya melihat ni. Cacing itu ditariknya panjang. Oviumnya iaitu telurnya memasuki aliran darah dan mampu mencapai ke semua organ tubuh. Itu jahatnya cacing itu. Dan jika ia memasuki otak, boleh mengakibatkan hilang ingatan. Nah, yang mudah lupa tu, hati-hati. Mungkin saja, bukan saya mengucapkan ni. Lepas saya beritahu ni, banyak yang ingat ni. Ini lagi ada lupa ni. Sebelum ni COVID kena salahkan juga. Salah COVID ni menjadikan kita ni pelupa. Rupanya ada lagi pasal lain. Jika memasuki jantung, akan menyebabkan serangan jantung. Jika memasuki mata, boleh menyebabkan buta. Dan jika memasuki hati, akan menyebabkan kerosakan pada hati. Na'udzubillah min zalik. Lawa tajuknya. Hilangnya leher babi diciptakan untuk tidak dimakan. Yes, ini di antara sebabnya. Babi nada leher. Akan menyembelih payah. Apakan dicangak-cangak nada urat marihnya tu. Mana lehernya ni? Macam mana orang membunuh babi ni yang saya lihat bampas kepalanya. Bampas kepalanya ataupun bercucuk saja. Dan salah satu di antaranya juga babi ni babi tejo banar. Binatang yang disembelih 99% darah tu akan keluar. Darah-darah yang indah baik itu akan keluar. Ini sebab itu negara-negara luar, negara-negara bukan Islam pun durang membunuh binatang dengan cara sembelih. Cuma nada dengan lapas bismillah lah sebab durang tahu
lagi apanya kita ni tu, lagi nyaman fresh daging tu, ayam yang bersembalih dan sebagainya. Tapi babi ni kita akan menyembelih, keluar darahnya, yang baik dikeluarkannya, yang indah baik masuk semula ke badannya. Mati pun dia menyusahkan orang. Dia mau penyakit sendiri-sendiri. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Ini seperti mana yang dijelaskan tadi ya. Dan juga kalau yang indah disembelih dan sebagainya itu. Kenapa? Kalau ada penjelasannya di sini, kecualilah dengan keadaan terpaksa. Di hutan, babi gini yang melintas. Anda makan mati. Anda mau makan saja tak. Tapi bukan makan sekenyang-kenyangnya. Ini terpeluangku ni. Allah. Sudah tak lapar. Batah lagi nak makan. Babi pun babilah. Indah tak. Makan hanya untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Jangan juga karang sengaja. Tidak. Biar takut mati. Itu macam bunuh diri tu. Daripada bukan makan babi ini, baik aku mati. Itu macam bunuh diri tu. Okey. Bukan hanya di ayat itu sahaja, malah disebut lagi tentang haramnya memakan daging babi pada surah Al-Ma'idah ayat 3. Surah Al-An'am ayat 145 dan surah An-Nahl ayat 115. Ini di antara sebab-sebabnya. Yang pertama, dalam daging babi terdapat cacing pita. Ini risikonya kalau kita ni makan. Yang kedua, pundi kencing babi ini bucur. Bucurnya itu sampai meresap ke dagingnya. Depan saya tahunya. Baik kita cek tu. Yang akan cek saja tak. Saya tahu ni. Babi tidak memiliki leher. Itu buktinya. Head ada. Blade ni ada di sini. Payahkan menyembelih. Okay. Ni nada. Terus arm, leg. Jadi kalau akan menyembelih macam mana? Anda dapat. Kena ampas kepalanya. Ataupun kena tunuh hidup-hidup. Babi adalah haiwan yang rakus. Makan yang najis-najis. Lepasnya makan, mutah. Lepasnya mutah, dimakannya lagi balik. Okay. Babi adalah hewan yang paling pengotor. Najisnya dimakannya sendiri, dimakannya balik. Lepas itu menyebabkan penyakit yang berjangkit. DNA babi mirip manusia. Satu kerana sumpah jadi babi itu. Pulah benar saya ni macam babinya. Itu nah jawapannya. Ada DNA manusia tu. Jangan pelang dia akun. Kalau ulahnya macam ni, apa? Satu kita ni jaga. Diajar awal-awal. Jaga makanan. Jaga makanan. Makanan kita ni jaga. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab dalam kajian orang yang makanan ni, kita ni akan mengikut bah. Mengikut tingkah lakunya tu. Daging babi payah dicerna oleh sistem penghadapan manusia. Meskipun empuk. Ini Allahu'alam. Saya bacakan saja. Saya pernah cuba ni. Meskipun empuk, daging babi payah dicerna kerana kandungan lemak dalam daging sangat tinggi. Yang menjadikan perut kerap kembung dan tidak selesa. Wallahu'alam. Dah saya tahu. Okay, dah saya tahu. Jadi ini di antara adalah sebabnya kenapa babi ini diharamkan. Dan kerana babi inilah juga kita ni belajar istilah-istilah sains moden. Itu syukur juga. Itunya ada ilmu Allah yang luas. Mengenai dengan hikmah pengharaman anjing, secara ringkasnya adalah dari segi air liurnya. Jenis mikrob dalam air liur anjing. Ada dua jenis, dua kategori kuman yang perlu anda tahu, bis kita tahu, yang mampu menyebarkan jangkitan. Kuman ini dua. Bakteria ataupun fungi ini. Wujud pelbagai jenis bakteria air liur ataupun di dalam mulut anjing. Biasanya salah satunya ialah
Streptococcus. Lurus ke je tu ah. Kalau salah betulkan saya, anda yang pandai menyebut ni. Ni macam glukos ada juga. Tapi coli ni selalu kita ni mendengar ni, E. coli ni. Okay, ini nama-nama bakteria-bakteria yang ada dan termasuk di dalam Clinical Infection Disease 1992. Kesemua bakteria di atas adalah penyebab jangkitan pathogens dan telah dikaji dan ditemui wujud pada kesan gigitan anjing. Apabila anjing itu menggigit, inilah bakteria-bakteria ini akan tinggal. Hebatnya aturan Allah, kenapa kita ni disuruh cuci dengan air yang bercampur dengan tanah? Penemuan sains tentang tanah liat, yakni clay. Baru-baru ini kajian saintifik telah membuktikan bahawa tanah liat ternyata mampu bertindak sebagai antibakterial dan antifungal tadi. Itulah kenapa tanah ni. Yang tak pakai sabun, tu nak pakai tanah tu. Terutama untuk yang jenis bakteria. Okay. Mengikut Kate dan rakan-rakan, tanah liat mempunyai beberapa jenis mineral seperti Fe2 yang mampu bertindak sebagai antimikrobial. Payah namanya ni. Lepas itu menunjukkan yang dua ni tadi, Staphylococcus dengan E. coli ni tidak berjaya hidup apabila tekanan tanah ni. Ia hanya dengan menggunakan tanah ni baru boleh dimatikan. Lagi sekali menjadi bukti bahawa hadis Nabi itu masuk di dalam kajian saintifik. 1444 tahun yang dulu. Dulu mana orang mikirkan cuci pakai air tanah. Rupanya tanah-tanah itu Allah jadikan dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Itu kalau di luar negeri, kalau di Makkah apa, diorang sembahyang, kadang-kadang masih juga dengan bekas, diorang yakin tanahnya itu masih dalam keadaan bersih. Hipotesisnya ialah mineral-mineral ini berperanan mengganggu metabolisme sel bakteria. Kajian ini telah menyatakan bahawa tanah liat mempunyai potensi besar untuk dijadikan sebagai sumber alternatif kepada antibiotik dan pada masa hadapan, terutamanya dalam melawan antibiotik resistance bakteria. Nah, baiklah cek ni. Untuk ubat COVID juga, pilihlah tanah Brunei. Tanah yang ada manfaat, contohlah, anda pulang saya tahu ni ya. Tapi orang-orang dulu sanggup ni membawa tanah dari Makkah, nanti apa dia kepercayaan macam mana ni, kurang-kurangi tiap. Indah ada sesuatu akan memberi kesan ataupun akan memberi pengaruh pada sesuatu ciptaan yang lain, kecuali dari segi fungsinya. Kecuali daripada fungsinya. Jadi inilah di antara ilmu-ilmu tambahan yang dapat kita ni pelajari. Dan saya memang selalu macam mana ya, dalam konten isi kitab ini, kalau ia simple kan saya tambah lagi dengan satu penemuan yang baru. Bermakna ia indah keterbelakang. Jadi bis kita sekarang menyampaikan, jangan sekarang kita ni begitu, buku kita lama, sedangkan isu sekarang ni isu-isu baru. Ini buktinya juga, walaupun buku ini lama sudah dikarang, tapi ia masih relevan. Saya ulang, salah satu di antara buktinya tadi berkaitan dengan tambahan yang beza, yang daripada hilang warna, hilang rasa dan hilang bau tu. Tapi dalam kitab ini ditambah lagi dengan yakin. Kunci daripada sesuatu itu adalah keyakinan. Kalau kita ni was-was, syak, inilah yang akan menyebabkan ibadah kita ni terganggu. Okay? Jadi inilah saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbeza dengan hukum menjual arak. Arak tadi clear, ia punya dalilnya mengiklankan haram, menjual haram, okey, meminum tentu tu Babi ni
masuk dalam haram tapi bukan pada semua sudut yang tadi melihat nada hanya melihatkan babi itu haram kah? Cuma syarat sah jual beli adalah barang yang bermanfaat, bersih. Ini syarat sah jual beli. Dan ia terkeluar daripada syarat-syarat tersebut. Bermakna kita ni harus elakkan. Yes, memang benar. Untung ni bulunya dapat dibuat barus. Dah rugi semua boleh pakai ni babi ni. Maknanya, ini lagi yang kedua mengajarkan kita ni bahawa keuntungan itu bukan ciri ataupun matlamat utama bagi orang Islam. Wallahu a'lam. Pilihlah binatang lain. Sumbernya syubhah. Sumbernya syubhah. Walaupun yang begitu, aku untuk manajemennya saja. Ada contohnya, aku ngambil 1%. Tapi yang keuntungan ku ni yang daripada urusan-urusan ni. Ini sebab ia sudah bercampur. Kita ni dah dapat membuat dan dalam bab jual beli ada bab syarikat pun yang kita ni syarikatkan itu adalah benda-benda yang sama, yang ada manfaatnya tu. Satu memang ini dah dapatlah. Dah boleh. Okay, sama. Nanti lagi. Dah ada. Okay, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan dapat memberi manfaat untuk kita ni semua. Dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Sama-sama kita ni membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.